Assalamualaikum, apa khabar anak-anak? Hari ini kita akan bersambung dengan tajuk kita yang seterusnya iaitu amalan dan pengurusan bahan buangan secara terancang. Ya, amalan pengurusan bahan buangan. Kehidupan lestari adalah amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Apakah peranan kamu dalam menguruskan bahan buangan dengan cara terancang? Perhatikan gambar di bawah. Masukkan bahan buangan mengikut jenis ya. Bahan buangan diasingkan mengikut jenis bahan sebelum dibuang ke dalam tong telah dikhaskan. Yang kedua, terima kasih kerana memudahkan kami menguruskan sampah-sampah ini. Bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas sebelum dimasukkan ke dalam tong sampah. Baiklah, perhatikan gambar yang seterusnya. Mengapakah sisa minyak dikumpulkan ke dalam bekas ini, ayah? Untuk mengawal pembuangan bahan buangan secara tidak terancang. Apakah amalan yang digunakan untuk menguruskan bahan buangan ini? Ya, gunakan bekas khas untuk membuang bahan buangan kimia dan sisa minyak. Baiklah, bahan buangan sisa makanan boleh direputkan dan dijadikan baja kompos. Berikut ialah cara membuat baja kompos yang mudah. Sila perhatikan gambar di bawah. Yang pertama, masukkan tanah ke dalam bekal plastik berlubang. Kemudian, masukkan sisa makanan dan gaul. Siram dengan air dan biarkan selama 4 hingga 5 minggu. Langkah yang seterusnya, setiap minggu gaul tanah dan siram dengan air bagi mengekalkan kelembapan tanah. Akhir sekali, selepas 4 hingga 5 minggu, sisa makanan telah mereput dan menjadi baja kompos. Baja kompos ini boleh digunakan untuk menanam atau membaja tanaman kita. Baiklah, sekarang kita cuba lihat amalan yang seterusnya yang boleh kita jalankan, iaitu amalan 3R. Amalan 3R ni dapat mengurangkan longgokan bahan buangan di persekitaran. Apakah yang dimaksudkan dengan 3R? R yang pertama, reduce. Reduce yang bermaksud kurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Jadi sini telah diamalkan di beberapa pasaraya yang ada di negara kita. Menggunakan beg kita semula. R yang kedua, reuse. Apakah maksud reuse? Reuse ni maksud guna semula ataupun pelbagaikan penggunaan bahan buangan. Sebagai contoh, tayar buruk. Boleh dihasilkan menjadi pasu bunga yang cantik ataupun barang-barang perhiasan yang lain. Dan yang ketiga, R yang ketiga, recycle. Recycle bermaksud kita semula bahan buangan menjadi produk baharu. Sebagai contoh, bahan buangan kaca. Kita semula menjadi produk bahan kaca yang baharu. Bagaimanakah kita dapat menyelamatkan alam sekitar dan manusia dengan cara menggunakan bahan buangan tidak terbiodegradasikan dengan berhemah? Pengurusan bahan buangan secara terancang. Bagaimanakah bahan buangan dilupuskan? Jom perhatikan gambar rajah di bawah. Di kebanyakan kawasan bandar, bahan buangan domestik diuruskan secara terancang oleh pihak berkuasa tempatan.
Okey, bahan buangan dikutip dan dihantar ke pusat pengumpulan sampah. Okey, kemudian di pusat pengumpulan sampah, bahan buangan diasingkan mengikut jenis yang boleh dan tidak boleh dikita semula. Okey. Seterusnya, bahan buangan yang boleh dikita semula dipadatkan dan dihantar ke kilang pemprosesan untuk dijadikan bahan baharu. Okey, sebagai contoh, ketolan bahan buangan kertas boleh digunakan ataupun diproses menjadi beg kertas baharu, manakala ketolan bahan buangan plastik diproses menjadi botol plastik yang baharu, ketolan bahan buangan logam diproses menjadi tank aluminium baharu, dan akhir sekali serbuk bahan buangan kaca diproses menjadi botol kaca yang baharu. Manakala bahan buangan yang tidak boleh dikita semula dibakar di dalam insinerator bersuhu tinggi. Kemudian, sisa daripada insinerator dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Jadi, adalah pengurusan bahan buangan secara terancang. Cikgu harap kamu semua boleh faham dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu pengurusan bahan buangan secara terancang dan juga amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk menguruskan bahan buangan secara terancang. Baiklah, sebelum kita mengakhiri tajuk kita hari ini, iaitu bahan buangan, jom ingat kembali tajuk yang telah kita pelajari di bawah tajuk bahan buangan. Kamu boleh rujuk buku teks di muka surat 159. Baiklah, sekian sahaja untuk kali ini. Kita akan bersambung dengan tajuk yang seterusnya, iaitu tajuk gerhana. Okey. Cikgu harap kamu telah faham dengan tajuk kita hari ini, dan kepada mana-mana anak-anak yang tidak dapat mengingati dan memahami, boleh rujuk semula video yang telah cikgu sediakan ataupun membaca buku teks kembali ya. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.